hukuman penjara setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Setahun? Apa benda lah, geng? Berapa kes yang sebenarnya seorang anak perempuan mati di asrama sekolah? Tak banyak kan? So sebab itulah bila orang tanya, kamu tak boleh bagi jawapan kata, oh banyak sangat kes lah. 5 remaja. 5 remaja, geng. Suspek penjenayah dalam kes buli arwah Zara Khairina Mahathir akan diheret ke dalam Mahkamah Malaysia tidak lama lagi. Berarti, geng, kita tunggu hari Rabu besok. Kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam? Siapa bersalah kini? Justice for Zara Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadinya. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, berbicara tentang up to date dari case adik Zara Khairina geng ya. Seperti yang kalian tahu, selama beberapa hari ini saya selalu mengulas dan mengikuti berita-berita dari adik Zara geng ya. Ada yang mungkin berspekulasi seperti ini, berspekulasi seperti itu, dan masih banyak lagi. Ada yang kemarin sempat mengadakan sebuah majelis live di TikTok, tapi ternyata itu tipu-tipu, tak betul geng ya. Dan sekarang geng ya, ada satu video geng dari Nur Muhammad, akhirnya pembuli dari Zara Khairina diheret ke mahkamah. Weh, ini satu perkembangan berita yang cukup bagus ini geng ya. Setelah kita nantikan cukup lama geng ya, dah berapa hari ini udah berjalan geng ya. Sekarang tarikh 19 Agustus ya kan. Dan ini case-nya geng sudah berlaku ketika bulan Julai, bulan kemarin geng ya. Astagfirullahaladzim. Oke lagi kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa perkembangan up to date dari case adik Zara Khairina geng ya. Tapi biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama geng ya seperti apa up to date dari case ini geng ya. Secara rasmi, Peguam Negara Kerajaan PMX mengumumkan 5 remaja suspek penjenayah dalam kes buli arwah Zara Khairina Mahathir Sudah akan diheret ke dalam Mahkamah Malaysia. ditetapkan? Sudah jumpa? Sudah ditetapkan siapa? Seramai 5 remaja bawah umur akan dituduh di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Sabah pada Rabu ini berhubung kes buli pelajar. Rabu. Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Rabu ini geng. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, semua remaja terbabit berusia bawah 18 tahun akan dibawa ke Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu bagi proses pertuduhan. Ya Sebelum Allah. ini, Jabatan Peguam Negara AGC dalam kenyataan rasmi mengesahkan pihaknya meneliti kertas siasatan polis dan membuat keputusan menuduh beberapa individu yang terbabit dalam kes buli itu berdasarkan keterangan yang ada. Kenyataan itu berkata, keputusan menuduh suspek bagi kesalahan buli dibuat kerana ia tidak akan menjejaskan prosiding inquest kematian Zara Khairina yang akan dijalankan di mahkamah. AGC menegaskan walaupun pertuduhan kesalahan buli dilakukan, siasatan polis berhubung kematian Zara Khairina tetap diteruskan termasuk prosiding inquest yang sedang berjalan. Ya Allah. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ketika dihubungi berkata, pertuduhan terhadap remaja bawah umur itu akan dibuat mengikut Seksyen 507C-1 Kanun Keseksaan Pindaan 2025 yang mana seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Setahun? Apa benda lah geng? Padan tak menurut kalian geng? Astagfirullahaladzim. Aku tak pastilah geng. Menurut kalian macam mana geng? Kesalahan penjara setahun. Aduh,
macam mana, geng? Padan tak? Astagfirullah. Pertuduhan terbabit adalah berhubung menyebabkan gangguan, tekanan, ketakutan atau kebimbangan kepada seseorang yang berkemungkinan berasa terganggu, tertekan, takut atau cemas. Ya Allah. Aku masih tertanya-tanya nih, geng. Ini misal kalau dijatuhi hukuman setahun, apakah padan, geng? Hah? Ini pelik bin ajaib ini, geng. Ya. Ini padan tak nih, geng? Hah? Elemen pembunuhan atau homicide. Kalau bully menyebabkan kematian, ini dah section lain ni, Datuk Seri Saifuddin. Pada 1 Ogos, Menteri telah mengeluarkan kenyataan bahawa siasatan telah pun selesai pada 1 Ogos dan ia disiarkan oleh media pada 2 Ogos. Jadi pada waktu itu siasatan apa yang selesai? Tadi Menteri sebut Seksyen 507A Kanun Kesihatan A E D. Oh, Denmark. Oh, okey. Aduh. Kalau A itu stalking, E D. Okey. Denmark D. Okey. Denmark 50. D. Kenyataan awal adalah berdasarkan kepada hasil yang kita lengkapkan pada momen itu. Pada momen itu. Ya. Baik, itulah pertama kali saya diberi penerangan penuh. Ya. Kita ni terima 400,000 laporan sebulan. 400,000 jumlah laporan sebulan. Ya. Banyak perkara hari-hari berlaku, pembunuhan, segala macam. Ya. Jadi hanya apabila pihak polis berpendapat momen ini pegawai menteri mesti diberi taklimat. Saya dengar. Ya, pada akhirnya mengatakan bahawa pada tahap sekarang ini hasilnya. Tapi hala tujunya jelas. Ada elemen buli, ada elemen gangguan seksual, ada elemen pengabaian. Gangguan seksual? Cukup. Gangguan seksual? Oh, okey. Dari segi hala tuju. Dan sekarang apabila Bukit Aman meneruskan pun, ianya tak berubah. Cuma kelebihannya kerana kita memanggil lebih ramai saksi. Keterangannya itu lebih menyeluruh. Itu jawapan saya. Secara ringkas, daripada dalam lebih kurang 30 minit lah kenyataan Menteri Dalam Negeri itu, dia nyatakan begini, siasatan tertumpu kepada 3 elemen daripada awal sampai sekarang ini, iaitu elemen pertama adalah elemen bully, elemen kedua elemen neglect atau kecuaian, dan elemen ketiga adalah elemen seksual. Dan siasatan mendapati bahawa memang ada ketiga-tiga elemen inilah. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri tadi. Cuma saya nak tanya kepada Menteri Dalam Negeri, ada satu elemen yang saya tak dengar tadi. Ini adalah satu elemen penting yang rakyat nak tahu, iaitu adakah elemen homicide atau pembunuhan dalam siasatan ini. Sebab elemen bully, elemen neglect, elemen seksual ini dia adalah different section dalam penal code atau kanun keseksaan itu. Tadi dia sebut oleh Menteri Dalam Negeri section 50. Kalau elemen bully ini 323 tak salah saya, dan 354, 507. Tetapi kalau bully itu menyebabkan kematian, sebab itu kita kena siasat juga. Saya tengok adakah ada elemen pembunuhan atau homicide. Kalau bully menyebabkan kematian, ini dah section lain ni. Datuk Seri Saifuddin ini dah masuk 302 atau 304, iaitu pembunuhan dengan niat atau pembunuhan tanpa niat. So dalam siasatan yang dijalankan, yang setelah diinterview tadi dalam parlimen disebut 195 saksi ke sebagainya, adakah polis nombor 1 menyiasat elemen homicide ini atau pembunuhan, sebab ini section lain. Dan dia punya bila pergi mahkamah digunakan 302, 304 ni dah lain, hukuman dia pun lain. Datuk Seri Saifuddin. So sebab itu saya nak siapa-siapa yang ada dalam parlimen sekarang ni tengah sesi soal jawab lagi, siapa-siapa pun boleh tolong tanyakanlah, adakah ada satu lagi elemen, iaitu elemen homicide atau pembunuhan dalam ini. Kalau bully itu section lain tu 506 ke 323 ke. Tapi kalau bully itu menyebabkan kematian, itu adalah ada elemen homicide dekat situ. So ini yang saya nak tanya. Dan satu lagi tadi, Datuk Seri Saifuddin, bila ahli parlimen tanya kamu pasal
apa dia kata, kenapa pada berapa 1 hari bulan Ogos ke 2 hari bulan Ogos ke ditanya di parlimen dan kamu kata siasatan telah lengkap. Dan bila ditanya begitu, tiba-tiba antara jawapan kamu adalah pada ketika itu dan sebagainya, dan kita terima 400,000 kes sebulan lah, macam mana So apa yang kamu nak cakap ni, Saifuddin? Adakah kamu nak kata banyak sangat kes lah ini sampai kita tak menang tangan ke apa? Ni macam mana ni? Dan saya nak tanya kamu, daripada 400,000 kes itu, berapa kes yang sebenarnya seorang anak perempuan mati di asrama sekolah? Tak banyak kan? So sebab itulah bila orang tanya, kamu tak boleh bagi jawapan kata banyak sangat kes lah, 400,000 kes lah sebulan. Sebab itu ini macam-macam alasan lah. Bila kamu sebut macam itu, seolah-olah macam kematian adik Zara Khairina ini macam salah satu daripada 400,000 kes yang banyak sangat sampai kamu tak menang tangan ke bagaimana ke apa yang kamu cuba sampaikan ini sebab itu saya nak tanya, daripada 400,000 kes itu sebulan itu, berapa ramai budak kecil mati dekat asrama? Tu jangan jawab macam itu Datuk Seri Saifuddin. Dan tolong jawab itu, adakah dalam siasatan ini ada tertumpu kepada elemen homicide atau pembunuhan? Itu yang kita nak tahu, itu yang saya nak tahu. Terima kasih. Dan tadi juga saya sempat melihat ada satu video dari DS Saifuddin itu yang tadi geng anggota parlimen atau apalah ahli politik itu geng katanya geng dari cucu TIT Sabah, katanya nih geng tidak terlibat. Cucu kepada TYT, Tuan Yang Terutama, pengetua adalah isteri kepada menteri, cara mati secara didera dalam washing machine. Keadaan tu dah jadi toksik macam tu sekali lah keadaan itu. Siasatan polis tidak menemui semua perkara-perkara yang disebut begitu. Tidak ada sama sekali setelah keterangan daripada 195 saksi yang kita ambil. Tidak ada sama sekali. Oke, next video. Itu yang kita nak tahu, itu yang saya nak tahu. Terima kasih. Apa khabar rakyat Malaysia? Ni, saya rasa berita yang mungkin gembira sedikit, boleh tarik nafas sikit lah, lega sikit. 5 suspek remaja akan didakwa di Mahkamah Kanak-kanak sebab diorang ni bawa 18 tahun under juvenile case. 20 hari bulan Ogos, hari Rabu. Hari Rabu besok tu ya. Harap-harap ATC yang dilantik ini terus menjalankan cakap penghakiman yang telus dan tak kisahlah dia anak siapa pun akan dihadapkan ke muka pengadilan. Alright, terbaik kepada rakyat Malaysia yang masih lagi bersuara, tak orang cakap tak gentar dengan mana-mana ugutan. Berarti geng, kita tunggu hari Rabu besok. Sekarang saya record hari Selasa nih geng. Ya, kita tunggu geng. Ya, seperti apa dan apa-apa yang dijatuhkan hukumannya ini ya, kita nak tahu nih geng ya, macam mana ini geng ya. Aduh, oke. Kita lanjut lagi geng. Berita tergempar, berita paling mengejutkan. Secara rasmi, Peguam Negara Kerajaan PMX mengumumkan 5 remaja geng suspek penjenayah dalam kes buli arwah Zara Khairina Mahathir akan diheret ke dalam Mahkamah Malaysia tidak lama lagi. Untuk makluman, lebih 3 juta rakyat Sabah, untuk makluman 34 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar selaku Peguam Negara mengisytiharkan secara rasmi seramai 5 remaja bawah umur akan diheret dan didakwa di Mahkamah Kanak-kanak Kota Kinabalu, Sabah pada hari Rabu ini berhubung kes arwah Zara Khairina Mahathir. Peguam Negara Kerajaan Madani berkata, semua remaja terbabit berusia bawah 18 tahun itu geng akan diheret ke Mahkamah Sabah di Kota Kinabalu bagi proses pertuduhan.
18 tahun. kerana menjadi suspek dalam kes jenayah buli arwah Zara. Kalau umur 18 tahun itu, geng, atau di bawah 18 tahun lah, macam mana, geng, hukuman yang nantinya akan didapatkan, geng? Karena kan ya kalian paham-paham saja lah, geng, ya kan, biasanya selalu dilindungi atau berlindung di bawah hukum hak asasi manusia nih. Padahal realitinya kelima pelaku itu sudah melakukan tindakan yang sangat keji, geng, menghilangkan nyawa seseorang. Ini macam mana nih, geng? Aduh, oke, kita lanjut lagi lah, geng, ya, kita lanjut lagi. Videonya seperti apa? Nama-nama remaja tersebut Sudah ada? tidak ada Oke, belum. diperincikan satu persatu oleh Peguam Negara sebentar tadi, dan kita jangkakan pada hari Rabu Besok. iaitu 2 hari daripada sekarang. Rabu besok, geng. Nama-nama ini akan didedahkan secara rasmi Oh, oleh media-media perdana Alhamdulillah. dan kerajaan PMX. alhamdulillah. Selain itu, ini juga berkenaan dengan perkembangan perbicaraan inquest siasatan kes Zara di Mahkamah Sabah. Ibu Zara akan menjadi saksi utama di dalam mahkamah untuk mendedahkan berkenaan bukti-bukti kes buli anaknya di dalam asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah. Ibu Zara adalah saksi penting dalam kes ini untuk mendapatkan keadilan di dalam Mahkamah Sabah, dan kita berharap agar keselamatan dan nyawa Ibu Zara dijaga setiap masa dan setiap hari, kerana kes ini adalah kes jenayah berkepentingan awam dan kes jenayah berprofil tinggi. Berprofil tinggi. Apapun, syabas dan tahniah kepada kerajaan PMX, kerajaan Madani, kerana akhirnya mendengar suara rakyat, mendengar suara orang-orang Sabah untuk membuka kes ini dengan mengheret pembuli-pembuli di dalam Mahkamah Sabah bermula hari Rabu minggu ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, ini adalah kemenangan awal untuk proses keadilan kepada Ibu Zara Khairina Mahathir. Semoga syurga untuk arwah Zara Khairina Mahathir. Amin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Atas segala jihad dan perjuangannya di dunia ini, yang telah membuka mata kita dan membuka akal dan iman kita. Kematian arwah Zara sangat dicemburui oleh seluruh dunia kerana ia telah menyedarkan rakyat Sabah dan 34 juta rakyat Malaysia. Dunia hanya sementara. Keadilan ini bukan sahaja tentang keadilan di mahkamah dunia, tetapi keadilan di mahkamah Allah. Ya. Kita semua akan tuntut untuk arwah Zara Khairina Mahathir. Justice for Zara. Justice for Atas Zara. prinsip rule of law, atas prinsip the supremacy of Federal Constitution. Saya cukup gembira dan bangga atas keberanian kerajaan PMX, Kerajaan Agong ke-17, membuka kes jenayah besar ini dengan menangkap 5 orang suspek pembuli dalam kes Zara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Justice untuk Ibu Zara. Justice untuk nyawa rakyat Sabah. Justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Checkmate. Ya, geng, itulah ya video up to date dari kes adik Zara, geng. Oke lah, sudah ada secerca harapan ya, geng. Kita tunggu nanti hari Rabu ya, geng. Siapa sajakah nama-nama yang didedahkan, geng? Ternyata sudah ada 5, bukan 6 ya, 5 suspek
yang nanti akan diumumkan, didedahkan di publik ya, melalui berita. Tapi, nah ini geng, hukumannya ini geng macam mana nih geng? Itulah, sebenarnya simpel sih geng ya. Kalau kita bicara hukuman mata dibalas mata, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi itulah geng, dikarenakan aku tak pastilah kalau hukum malis itu macam mana ya. Kalau untuk anak-anak atau seseorang di bawah umur 18 itu apakah masih dianggap anak-anak ya kan, atau sudah dewasa nih geng? Nah, kalau udah dewasa kan udah jelas geng ya, itu nanti bisa diarahkan atau bisa terkena hukuman mati ya kan. Nah, kalau yang seperti ini tuh macam mana geng? Nah, kawan-kawan yang paham tentang hukum boleh komen di ruang komentar geng. Dan itulah geng, bicara tentang case ya, case ini terjadi di sekolah agama geng. Aku juga ya tak habis pikir geng ya, seharusnya sekolah itu menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman geng ya. Terlebih lagi konsepnya ini ya seperti di Indonesia nih geng ya, macam seperti sekolah pondok pesantren lah geng ya. Nah, ini mungkin basically-nya ini sekolah agama, ada asramanya. Jadi setiap siswa ketika sudah menempuh pelajaran, sudah selesai pendidikan, pelajaran, mereka pulangnya nggak ke rumah, pulangnya ke asrama. Jadi setiap harinya mereka ada di situ, jumpa dengan kawan-kawan sekelas, jumpa dengan senior-senior dia ya kan geng. Ya itulah yang tak habis saya pikir, sekolah agama ini kan kalian pasti paham lah geng ya. Di sana pasti diajarkan berbagai hukum, terutama hukum dari agama Islam ya. Mungkin Al-Quran bahasa Arab, maybe hukum fikih ya geng, sejarah Islam ya kan, Al-Quran geng, dan mungkin masih banyak lagi geng ya, pelajaran-pelajaran yang berhubungan tentang agama Islam. Seharusnya mereka geng, terutama para suspek-suspek ini, harusnya mereka lebih paham dan tahu lah geng ya, kalau kita membuli sama dengan kita menyakiti, apa yang terjadi dosa, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Tapi itulah geng ya, sangat disayangkan sekali. Memang hal-hal seperti ini tuh ya tidak luput geng, pasti akan terjadi dimanapun. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya geng ya, tidak peduli itu di kantor, di sekolah agama, atau mungkin di college ya, di kampus, university, pasti ada seperti itu. Ya mungkin level-levelnya biasa-biasa, ada yang parah, tidak terlalu parah, tapi kalau sampai menghilangkan nyawa, aduh geng ya Allah, astagfirullahaladzim, ini parah sih geng ya. So kalau menurut kawan-kawan macam mana, boleh komen di kolom komentar, dan kita akan tunggu hasilnya nanti ketika di hari Rabu besok nih geng. Kita tunggu sama-sama siapakah pelaku, siapakah suspeknya geng ya, apakah betul yang dikatakan oleh atau digembar-gemborkan oleh sosial media, apakah betul? Nah ini tak pasti, kita tunggu nanti di hari Rabu geng ya. Oke, so ya macam mana geng, boleh komen ya di ruang komentar. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, justice for Zara.